Wabis GST menjana ekonomi. Bersama dengan tetamu Encik Salihin Abang akan kongsi Salihin Consulting Group. Bersua kembali. Saudara, cadangan untuk mengganti sistem cukai jualan dan perkhidmatan kepada cukai konsumsi yang digelar sebagai GST telah diumumkan pada pembentangan bajet 2005 oleh Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi atau Tun Dr. Abdullah Ahmad Badawi. Awalnya, ia dicadang untuk dikuatkuasakan bermula 1 hari bulan Januari 2007. Dalam usaha untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan kewangan kerajaan, bajet 2005 mencadangkan penyusunan semula sistem percukaian negara termasuk mengkaji peruntukan yang disediakan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Ini katanya bertujuan untuk menjadikan sistem percukaian negara lebih berkesan dan berupaya menjana hasil negara. GST atau dalam bahasa Inggeris Goods and Services Tax adalah sejenis cukai di mana apa sahaja barang dan perkhidmatan yang digunakan oleh pengguna mengandungi elemen cukai. Sebab itulah ia juga dikenali sebagai cukai kepenggunaan atau consumption tax. Dalam erti kata yang lain, asasnya jauh lebih luas daripada cukai jualan dan cukai perkhidmatan yang ada sekarang. Jadi untuk menerangkan dengan lebih terperinci lagi mengenai GST ini, Bualbis telah memilih tajuk GST Menjana Ekonomi bersama dengan tetamu Encik Salihin Abang, rakan kongsi Salihin Consulting Group. Terima kasih Encik Salihin kerana sudi bersama kami. Itu sedikit sebanyak yang saya fahami tentang GST. Satu perkara yang amat mengelirukan bagi sesetengah pihak juga dan bagi rakyat. Ya. Jadi apakah perbezaannya sekarang GST dengan SST atau Sales and Services Tax yang sedia ada sekarang? Okay. Pertama kali mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi mengundang saya pada hari ini, terutamanya BIS Malaysia. Terima kasih, sama-sama. Sebenarnya Sales and Service Tax ataupun SST ini telah lama telah ada, dan GST yang bakal diimplementasikan atau bakal dilaksanakan pada masa sekarang ini adalah bukan satu cukai yang baru. Dia adalah satu cukai yang sedia ada, di mana sekarang ni bila kita pergi ke supermarket ataupun kita pergi ke hotel, kita pergi makan di fast food restoran contohnya, kita akan dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 5%. Okay? Yeah. Okay, bila dilaksanakan sistem GST nanti, maknanya kita akan mendapat perkhidmatan sebanyak 1%, di mana kerajaan bercadang untuk mengenakan cukai GST ini sebanyak 4%. Okay? So sekarang ni cukai SST ni, cukai jualan dikenakan sebanyak 10% dan cukai perkhidmatan dikenakan 5%. Itu secara langsung boleh menolong pengguna ataupun consumer untuk mendapat perkhidmatan. Itu adalah perbezaan yang ketara. Yeah. Dari segi perkhidmatan kepada pengguna dan juga dari segi kepada peniaga. Jadi bagaimana ia dapat dimanfaatkan oleh rakyat Malaysia dan juga kerajaan? Kerajaan sekarang ni kita lihat mana kerajaan sekarang ni mengalami defisit bajet. Okay, kita tidak boleh bergantung selamanya kepada Petronas untuk memberi cukai langsung, di mana baru-baru ini kita telah lihat di mana Petronas telah membagi dividen 30 bilion kepada kerajaan. Okay, ini adalah cukai yang tak begitu stabil, di mana dengan kenaikan harga petrol sekarang ni, dia akan menyumbangkan dari segi kekurangannya pendapatan ataupun keuntungan dan menyebabkan cukai korporat ataupun cukai syarikat akan berkurangan. Jangka masa panjang, hasil mahsul bumi kita akan kita tak boleh depend ataupun rely kepada hasil mahsul yang ni untuk menampung pendapatan kerajaan. Kerajaan harus memikirkan satu cara untuk menambahkan pendapatan lain, dengan salah satu cara itu adalah dengan melaksanakan sistem GST ni, di mana macam kita bagi tahu tadi adalah secara broad base, di mana dia dikenakan secara menyeluruh ke atas orang ni. Dibandingkan dengan cukai pendapatan di mana sekarang ni sebanyak 20% saja orang yang terbabit ataupun terlibat di dalam sistem cukai sekarang ni. Okay, sekarang ni kita lihat di negara-negara sekarang ni sebanyak